Ini bab firman Allah, Dia menakutkan kamu. Dia, yakni Allah, menakutkan kamu dengan dirinya. Dan firman-Nya, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak ada sesiapa pun lebih cemburu daripada Allah. Kerana itulah Dia mengharamkan segala kekejian, dan tidak ada sesiapa pun yang lebih suka dipuji daripada Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, apabila Allah menjadikan makhluk ini ditulis di dalam kitabnya, dalam keadaan Dia memastikan atas dirinya, dalam keadaan Dia menjamin, dan tulisan itu berada di sampingnya, di atas arasy, inna rahmati taghlibu ghadabi. Tulisan itu berbunyi, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmat mengalahkan kemurkaanku, rahmatku mengatasi, melebihi kemurkaanku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku mengikut anggapan hambaku terhadapku, dan aku bersamanya bila dia menyebut aku, bila dia mengingatiku. Jika dia mengingatiku dalam dirinya, aku akan mengingatinya dalam diriku. Dan jika dia menyebut aku dalam satu kumpulan orang ramai, aku akan menyebutnya dalam kumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika dia menghampiriku sejengkal, aku akan menghampirinya sehasta. Dan jika dia menghampiriku sehasta, aku akan menghampirinya sedepa. Sesiapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Bab qawlihi, ini bab firman-Nya, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, apabila turun ayat ini, yaitu katakan Dialah yang maha berkuasa untuk menghantarkan kepada kamu azab dari atas kamu. Ketika itu Nabi SAW berdoa, meminta perlindungan dengan katanya, a'udzu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu. Faqala, lalu Allah berfirman lagi, au min tahti arjulikum, ataupun daripada bawah kaki-kaki kamu. Ketika itu Nabi SAW meminta perlindungan dengan katanya, a'udzu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu. Allah berfirman lagi, au yalbisakum syi'a, ataupun Dia menjadikan kamu berpecah belah, berpuak-puak. Ketika itu Nabi SAW bersabda, hadza aisaru, ini lebih mudah, ini lebih senang. Bab qawlihi, ini bab firman Allah Ta'ala, walitusna'a ala aini, dan supaya engkau dibentuk ataupun dibesarkan atas mataku, yakni engkau dibesarkan dalam perhatianku. Tughadza, maksudnya dibesarkan. Wa qawlihi, dan firman-Nya, tajri bi a'yunina, yakni kapal Nabi Nuh itu
berlari bi'ayunina, dengan perhatian daripada kami, berlari mengikut mata kami. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, pernah disebut tentang Dajjal di hadapan Nabi SAW. Baginda pun bersabda, sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepada kamu, yakni tentangnya. Jadi kamu memang tahu kan tentang Allah. Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya. Sambil Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke matanya, dia berkata, sesungguhnya Masih Ad-Dajjal buta sebelah mata, mata sebelah kanannya. Matanya itu semacam buah anggur, tafi'ah, yang membonjol keluar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utuskan melainkan dia telah mengingatkan kaumnya tentang si buta mata sebelahnya, pendusta besar. Sesungguhnya dia buta, mata sebelah matanya buta, sedangkan Tuhan kamu tidak buta sebelah matanya. Tuhan kamu tidak buta sebelah mata. Maktubun baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya, yang dua mata Dajjal itu, kafir. Ini bab firman Allah, huwallahul khaliq, dialah Allah Tuhan yang menjadikan, al-bari, yang maha mencipta, al-musawwir, yang merupakan segala benda. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dalam satu peperangan, dalam peperangan Bani Al-Mustaliq, mereka telah mendapat, yakni para sahabat telah mendapat beberapa orang tawanan perang, yakni perempuan. Mereka mahu beristimta' dengan mereka, mereka mahu menikmati mereka, berseronok dengan mereka, tetapi tidak mahu mereka mengandung. Kerana itu mereka bertanya Nabi SAW tentang azal. Nabi SAW pun bersabda, tidak mengapa kalau kamu tidak melakukannya, kerana sesungguhnya Allah telah pun menulis orang yang akan lahir, akan jadi sehingga hari kiamat. Mujahid meriwayatkan daripada Qaza'ah, katanya, aku bertanya Aba Sa'id, dia berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu diri, satu orang yang dijadikan, melainkan Allah lah yang menjadikannya. Kita tengok sejelas kat dia. Ini bab firman Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah menakutkan kamu dengan dirinya. Jadi dia, Imam Bukhari di sini, seperti sebelum pada ni, dia bermaksud nak menyatakan bahawa Tuhan itu, Allah, boleh disebutkan sebagai zat. Baru ni di sini, malam ni dia kata boleh sebut Tuhan itu nafs. Nafs boleh juga. Jadi kita katakan nafs untuk Allah. Nafs itu maknanya diri. Jadi seperti mana zat juga, nafs itu ialah zatnya, hakikatnya. Hakikatnya, yakni hakikat Allah. Supaya zat itulah juga. Lepas pada tu dia awak mari penggunaan nafs untuk Allah boleh, ini berdasarkan Quran. Sebab kalau kita perhatikan dalam bab tauhid ni,
Imam Bukhari sama-sama dalam tajuk dia tu, dalam terjematil bab dia tu, dia mari ayat Quran. Nak ceritanya bahawa sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni apa pun hak mana ada, hak mana diterima oleh ulama tu, asasnya ialah ada dalam Quran. Lepas tu hadis-hadis. Hadis-hadis tu sekadar menyokong apa yang sudah ada dalam Quran. Jadi Quran itu asasnya. Takut-takut orang kata, seperti baru ni juga kita sebut dah, kita kata Tuhan ni ada sifat ni, ataupun boleh disebut gini berdasarkan hadis saja, sedangkan hadis itu tidak mutawatir. Sedangkan ini masalah akidah. Masalah akidah kena mutawatir. Dengan sebab itulah Imam Bukhari setiap kali dia nak mari apa-apa tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dia mari ayat Quran. Seperti ini. Seperti ini. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah menakutkan kamu dengan dirinya. Jadi ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala menakutkan kamu dengan azabnya, dengan neraka, dengan macam-macam lagi hak dia menakutkan manusia ni. Tetapi ada kalanya dia menakutkan mereka, jadi manusia ni, dengan dirinya sendiri. Jadi kalau hak lain pun patut takut dah, dia tu yang memiliki segala-galanya lebih lagi patut ditakuti. Begitu. Takut-takut orang kata tak boleh nak guna perkataan nafs ni untuk Allah. Bukan gitu, boleh. Misal di sini dia kata Allah menakutkan kamu nafsahu, dengan dirinya. Lepas tu dia amal ayat yang kedua pula, engkau tahu apa yang ada dalam diriku ataupun pada diriku, aku pula tidak tahu apa yang ada dalam dirimu ataupun pada dirimu. Jadi fi nafsik itu kata Nabi Isa yang disebutkan di dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan atas lidah Nabi Isa, gitulah Nabi Isa kata. Jadi Nabi Isa guna nafs untuk Allah, nafsik, dirimu. Itu dia tuju kepada Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim. Begitulah ayat seterusnya. Cerita tu lah. Imam Bukhari buat mari hak ni saja, sedangkan bukan dua ni saja Allah SWT gunakan nafs untuk dirinya, tapi dalam beberapa ayat yang lain lagi ada juga. Misalnya dalam Hasyiah nombor 2 dia sebut wa yuhadzirukumullahu nafsah, dzakara huna itsnain, dia sebut ni 2 dan 3 hadis untuk mengisbatkan nafs. Nafs itu untuk Allah. Dalam Quran ada lagi sebut kataba ala nafsihi rahmah. Begitu. Allah menjanjikan, Allah mewajibkan. Itu kalau kita kata kataba tu asal makna mewajibkanlah. Rahmah ke atas dirinya, yakni Allah menjamin rahmat atas dirinya. Sebuah hadis inilah dia jamin rahmat dia tu mengatasi kemurkaan dia. Wastana'tuka li nafsi, itu semua tu aku pilih engkau, aku buat jadikan engkau untuk diriku. Li nafsi, itu pun dalam Quran juga. Ibnu Battal berkata, dia kata ini salah seorang syarih kepada Bukhari ni, an-nafs, nafs ni adalah satu lafaz yang banyak maknanya dalam bahasa Arab. Yang dimaksudkan binafsih di sini iaitu zatnya, yakni diri Allah, hakikat dia. Fawajaba an yakuna nafsuhu hiya huwa.
Maka semestinya nafs dia itu ialah hakikat dia tu. Itu makna hiya huwa. Tidak lain selain daripada dia sendiri, itulah. Itu makna hiya huwa. Dan ini adalah ijma' ulama, bahawa Tuhan adalah disebutkan nafs. Dan nafs itu bukan dengan makna nafsu ke, jiwa ke, nyawa ke, tidak. Dengan makna diri ataupun hakikat yang tidak serupa dengan segala makhluk. Dia sebut lagi. Begitu juga Raghib, ini pengarang Qamus Quran, dia kata nafsuhu zatuhu. Nafs Allah ialah zatnya, yakni hakikatnya. Tak apalah. Lepas pada tu dia mari lagi banyak lagi ni. Banyak lagi nafs di sini. Ta'lamu ma fi nafsi wa yuhadzirukumullahu nafsah. Adakah di situ ditakwil atau tidak? Ya mari. Boleh jadi dengan ditakdirkan. Maknanya kita kata wa yuhadzirukumullahu nafsah, yakni ma 'inda nafsih. Wa yuhadzirukumullah ma 'inda nafsih. Yani Allah menakutkan kamu dengan sesuatu yang ada padanya. Gitu. Sesuatu yang ada padanya, yang disediakannya ialah berupa neraka, azab dan sebagainya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Begitu juga. Begitu. Sebab itu dia kata idhafah nafs di sini idhafah milk. Yang dimaksudkan dengan nafs di sini iaitu nufus ibadihi. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Fi nafsik, yang ada pada dirimu, yakni diri milikmu, yakni idhafah lil milk di sini. Idhafah di sini idhafah lil milk. Itu dari segi nahwu. Fi nafsik idhafah nafsi kepada kaf itu, idhafah milik. Maknanya nafs itu adalah milikmu, bukan hakikatmu. Tidak. Nafs di sini dengan makna nufus, mana segala nyawa yang engkau buat itu milik kamu, itu engkau lebih tahu. Manusia yang engkau jadikan, yang engkau milik ini, engkau lah yang lebih tahu. Aku tak tahu. Itu Nabi Isa kata. Itu takwil lah tu. Kalau kita pakai takwil. Ataupun boleh juga kalau kita kata seperti tadi, nafs itu enggak makna diri dia, hakikat dia, zat dia. Wala a'lamu ma fi nafsik, yakni pada hakikatmu. Sebab itu dia kata la a'lamu dzataka. Ada juga ulama mengatakan la a'lamu ma fi ghaibik. Fi nafsik maknanya dengan arti, dengan isti'arah lah, majaz lah. Maknanya apa yang ada di dalam ghaib, di alam ghaibmu. Boleh juga begitu. Ataupun la a'lamu ma indaka. La a'lamu fi nafsik, mana ma indaka, apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu, yani kamu nak keputusan lagu mana, apa hikmat kamu buat apa-apa, aku tak tahu. Nabi Isa tak tahu. Maksudnya gitu. Jadi tak apalah kita nak pakai mana. Mana Imam Bukhari di sini dia tidak nak takwil ni. Dia tidak nak takwil. Tadi kita cuba takwil royak macam pendapat ulama. Tidak di sini. Di sini maksudnya nafs itu mana hakikat dia, serupa zat dulu. Serupa zat dulu. Cuma nafs itu tidak serupa dengan makhluk. Itu ya. Tak serupa dengan makhluk. Itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya tak usah duduk takwil. Supaya Imam Bukhari ini tidak takwil. Jadi tidak tahu nafs itu hakikat dia lagu mana, surah ke dia, kita tak tahu hakikat itu. Tapi dia guna perkataan itu. Dia guna perkataan itu. Jadi kalau perkataan ni yang mengelirukan, nampak serupa dengan makhluk pun ada juga orang guna gitu. Untuk Allah SWT ni mudahlah penawar dianya, iaitu
tidak serupa dengan makhluk. Sebab dia tak saya kata wa yuhadzirukumullahu nafsah, yakni azabah. Misalnya dia tak saya takwil lagu tu sebab kita tidak tahu apa maksud dia sebenarnya, takut tidak tepat apabila kita takwil. Jadi kita baik serah ke dia lah. Cumanya secara umum kita boleh tafsirkan, kita boleh terjemahkan hak asas lah dari segi bahasa. Yang maknanya dari segi bahasa tu tidak kata lebih menyerupai manusia, lebih menyerupai makhluk. Misalnya diri, diri sesuatu. Jadi hakikat sesuatu, hak tu lebih sesuai. Paling dalam banyak-banyak tu kita ambil hak tu, sebab hak tu paling dekat. Sebab kalau kita ambil nyawa, tak, tu lebih serupa. Jiwa boleh juga nafsu, tu kalau tidak sesuai hak asas dia, makna asas. Kalau tidak kita nak terjemah lagu mana? Tak ada terjemah lah. Kita kena kata Allah menakutkan kamu dengan nafsnya. Jadi nafsnya tu ke dia? Boleh juga kalau nak lagu tu. Tetapi nafs itu dalam bahasa Arab gitulah, ada banyak makna. Hak makna yang paling asas, paling utama, iaitu diri ataupun hakikat diri dia. Jadi kita ambil tu. Supaya juga tangan ada banyak makna misalnya, ataupun lain-lain lagi ada maknanya. Banyak makna, kita ambil makna yang paling umum, paling umum dan paling asas dalam bahasa tu. Kita terjemah gitu lah. Tetapi dengan i'tiqad bahawa Allah tidak menyerupai makhluk. Gitu. Jadi ni ayat yang kedua ni cerita Nabi Isa. Sebab Nabi Isa ni kan orang buat Tuhan dia, orang percaya dia sebagai Tuhan. Nabi Isa kata, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Mana kalau dia ni Tuhan dah, tak payahlah dia tahu dah hakikat dia. Ni suku, Tuhan suku, dia suku. Diri Tuhan suku, diri dia suku, tak ada kena-mengena. Kalau hak tu lah boleh juga agak-agak, boleh juga kias. Tidak. Nabi Isa kata tidak, aku tak tahu. Engkau tahu apa yang ada pada diriku. Aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Tak tahu. Engkau maha mengetahui perkara ghaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tak ajar mereka selain daripada apa yang engkau suruh aku ajarkan kepada mereka. Iaitu kamu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Jadi itu hak Nabi Isa kata. Sesok daripada mahsyar, sesok gitulah keadaannya. Jadi bangkit semula, hak ni Tuhan tanya lagu mana ni? Adakah kamu ajar lagu tu? Padahal Tuhan tahu dah. Tidak. Mana nak ayat Nabi Isa di hadapan pengikut-pengikut, hak kata dakwa pengikut dia berjuta-juta tu. Tak. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menyaksikan mereka selagi aku ada di kalangan mereka. Sekat ada tu tahulah lebih kurang. Tak ada pada masa tu nampak orang yang kata aku ni Tuhan. Bila engkau mengambil nyawa ataupun bila engkau mengambil aku, kunta antar raqib alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Engkaulah yang tahu. Aku tak tahu. Kalau dia Tuhan, dia mesti kena tahu semua, barulah Tuhan. Dia tak tahu. Banyak perkara dia tidak tahu. Gitulah. Ini dialog Nabi Isa. Nabi Isa kata, maknanya Nabi Isa tidak mengaku dia Tuhan. Dia serupa Nabi kita juga, ajar manusia Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi naknya kepada dia nafsi, nafsah. Dan banyak lagi dalam ayat Quran yang lain, nafs ini untuk Allah digunakan. Jadi kalau orang kata tak boleh kita nak guna nafs ni untuk Allah, sebab nafs ni banyak makna, misalnya mana nafsu, makna jiwa, makna nyawa, macam-macam, kita tak ada. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri guna untuk dia, dan makna asas dia, makna utama dia hak tu. Begitu. Supaya kita katalah,
Sebab kita kata orang baru ni kita sebut dah, dalam bahasa Melayu orang boleh. Hak nyawa kita ni hak orang belaka. Apa benda hak kita pun hak orang belaka. Kita kata orang tu maksudnya Tuhan. Dari segi bahasa Melayu boleh. Tapi kita tak boleh kata hak manusia tu maksudnya Tuhan. Tak boleh lagu tu. Tapi orang lebih luas makna dia. Nanti akan datang kita akan jumpa syakhs. Jadi boleh juga guna syakhs untuk Allah. Syakhs itu makna diri juga. Orang dan sebagainya boleh. Lepas tu Imam Bukhari buat marilah hadis, beberapa hadis. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun. Ma min ahadin, tidak ada siapa pun, ataupun tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Jadi makna tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Maksudnya Allah tu termasuk dalam, kalau kita kata dalam istilah tu orang lah, bukan orang dengan maksud manusia dah. Sebab ni istithna ni, kecuali tu tidak ada sesiapa pun. Tapi boleh mengelirukan lah, tak usah terjemah lagu tu lah. Kita terjemah tadi molek dah. Tidak ada sesiapa pun ataupun seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Begitu cukup dah. Gitu. Sebab itulah dia mengharamkan segala perkara yang keji. Sebab dia cemburu itulah. Itulah cara dia cemburunya. Dia tidak kenal kita buat benda yang keji. Dan tidak ada sesiapa pun yang lebih suka dipuji daripada Allah. Allah lah yang paling suka dipuji. Tidak ada sesiapa pun yang lebih suka dipuji daripada Allah. Jadi orang lain suka puji, tapi puji manusia tu ada kalanya betul, ada kalanya tidak betul. Dia tidak layak, tak padas secara tu. Ada kalanya layak, padalah dengan dia secara tu, pujian tu. Tetapi Tuhan paling suka dipuji. Apa maksud dia tu? Tuhan tak apa, dia suka orang puji dia. Tapi makhluk tak boleh. Makhluk tak boleh. Apalagi benda yang tidak ada. Kalau ada pun dia kena peringat, sebab boleh jadi rosak dari segi hati dia. Tapi Allah SWT tidak. Apa maksud Allah SWT paling suka dipuji? Maksudnya dia paling suka buat benda yang molek-molek, sempurna. Sebab puji-puji ni orang baru puji seseorang, tapi bila dia buat sesuatu yang sempurna, yang molek, yang istimewa, yang berbeza daripada yang lain, baru orang puji lebih daripada yang lain. Begitu kan? Begitu juga Allah SWT, mana segala hak dia buat tu patut dipuji belaka. Mana istimewa belaka, kena belaka. Jadi kita tak boleh kata tu dia buat neraka, tu dia buat azab, dia buat gitu gini. Hak tu serupa dengan pendidik lah juga, ayah ataupun mak yang kadang-kadang pukul anak dia. Kalau tak pukul tu bahkan jadi tidak sempurna pendidikan dia. Pukul tu jadi molek je. Jadi kemudian bila anak tu berjaya, dia dipuji kan, padahalnya semasa proses dia mendidik anak dia, dia pukul anak dia tu. Jadi kita tak boleh kata pukul tu tak molek, tak patut dipuji. Bahkan patut dipuji juga. Kita tak boleh kata tu tak patut dipuji lah, tak molek. Kalau tak ada pukul misalnya, dia akan jadi tak molek budak tu. Gitu. Begitu juga neraka, dia adalah suatu yang mesti, suatu keperluan. Sebab hidup kita ni bukan terhad setakat dunia ni saja, sampai ke akhirat. Sebab kalau orang mukmin, suk dia nya bukan dalam neraka, dalam syurga. Tetapi dia tidak boleh pergi dalam syurga terus selagi dia kotor. Nak bersih tu lagu mana? Nak tak nak dia kena duduk dalam neraka. Itu tepat je. Sebab kita kata emas ke, perak ke, ataupun apa-apa logam lagi, untuk membersihkannya baru jadi kilat, barulah orang pakai letak dalam cermin, pakai tekak tu,
di leher tu, pakai di lengan tu, jadi perhiasan yang cantik, harga mahal tu. Bila apa? Bila kena api dulu. Bila tu kemah tu, itu dulu sembuh dengan api dulu, baru pun cuci. Jadi kita tak boleh kata itu azab, menyeksakan, itu tidak menyempurnakan. Dah, bukan menyempurnakan. Kotor jalan dia, jalan dia kotor. Barulah jadi cuci. Kalau kita tengok dalam dunia ni pun, nak cuci pun dengan api juga. Rasa jenis kerah lagu tu. Nak buat daki-daki dia tu, nak buat kotoran dia tu, dengan api. Allah Subhanahu Wa Taala lagu tu juga. Jadi kalau dia buat neraka, dia seksa orang pun patut dipuji juga. Sebab apa? Waktu memang kena pada tempatnya. Memang begitulah caranya. Kita tak boleh kata puji ni mana benda hak zahirnya nampak molek, nampak sedap saja. Tak. Hak dia buat tu kena berlaku, sempurna berlaku, molek berlaku. Itu maksud paling suka dipuji tu. Yang ni kalau manusia kan nak buat benda yang istimewa, satu orang panggil pencapaian lah, penemuan. Sebab apa? Apabila dia buat waktu, orang dia akan mendapat sanjungan, mendapat pujian, mendapat penghargaan. Semua nak serendah-rendah, serendah-rendah orang. Budak kecil pun pandai dah buat sesuatu yang nak tunjuk ke ayah dia, ke mak dia. Ni dia buat sesuatu. Dia sapa ada sakut, misalnya sakut kain tuala, di ampayan itu dia sapa ada misalnya, dia tunjuk cara budak. Mana manusia lagu tu? Tuhan nak ayat, memang baguslah tu. Tuhan paling suka, tak ada orang yang lebih lagi pada tu. Dia suka buat sesuatu benda yang istimewa, benda yang molek. Kamu kena tunggu lagu tu lah. Kena kau banyak lah, jangan salah buat benda lebih ni. Kalau boleh buat banyak-banyak. Kalau boleh buat banyak-banyak, kau banyak bermakna kau dekat. Kau dekat. Gitu. Itu maknanya Allah SWT paling suka dipuji. Tak ada orang lebih suka dipuji. Artinya Allah SWT ni juga, di samping tu dia tahu sesuatu yang bernilai, yang berharga. Mungkin manusia kalau kita buat sesuatu kelebihan lah, tapi dia tak erti. Sehingga berapa ramai kan manusia kan, kalau kita tengok dalam dunia ni, patutnya dia tu memang dihargai sangat, tapi lepas mati barulah orang kenal dia, barulah orang sebut-sebut dia, barulah orang bui goni ke dia. Mana manusia kadang-kadang dia tak sapa situ, ataupun kerana dia tidak tahu menghargai. Tidak tahu menghargai. Kalau dia menghargai pun kadang-kadang dia tak faham benda tu. Nak rayak di sini, kalau Allah SWT paling suka dipuji, dia tahulah benda apa yang patut seseorang itu mendapat pujian, dan dia akan balas lah. Itu maksudnya, dia akan bagi ganjaran yang sepatutnya lah. Tidak akan ada seperti dalam dunia ni orang tu buat kebaikan, buat jasa, tapi pergi dengan gitu saja. Tak ada, tak serusi. Sebab Tuhan tahu benda apa yang molek, yang layak seseorang itu mendapat pujian dan penghargaan. Benda dia tahu. Sebab apa? Dia gitu. Jadi dia tahu. Kita tak tahu benda ni lebih, maka kita tidak menghargainya. Sesuatu yang tidak lebih kita hargai. Tuhan tidak begitu. Dia tahu hak sebenarnya apa dia, hak patut dihargai. Kita kalau orang tak ayak, kita tahu. Allah SWT tak ayak pun dia tahu. Hak kita buat tu lebih gapo. Kalau kita tak ayak, kita kena elak. Kalau kita manusia, kalau tak elak, manusia tak tahu. Gitulah keadaan manusia. Allah SWT tak payah, sebab dia maha tahu. Dia maha tahu. Dan segala perkara yang patut dipuji, yang patut mendapat penghargaan, Allah SWT akan balas. Itu maksudnya di sini. Bukan makna kita kata suka dipuji sepuluh orang lah, suka dipung, orang kata makan kena pung, kena jet. Bukan lagu tu, bukan lagu tu. Hak ni maksudnya lagu lain. Yang ni dia suka buat benda-benda yang sempurna. Tak ada orang setara tu. Kalau manusia ni, dia goni, dia dapat. Goni, dia dapat penemuan dia hanya, pencapaian dia hanya 2-3 kali, tidak banyak. Allah SWT segala-galanya hak dia. Cuma kita perhati, semuanya sempurna.
Sebab itu dia buat benda lagu tu, sebab dia memang benda-benda yang lebih itulah orang pujinya. Maknanya dia buat benda lagu tu, Allah SWT. Maka dia dipuji. Yang keduanya tadi, iaitu orang-orang yang buat sesuatu yang layak dipuji, Allah SWT tahu, dia tidak akan sia-siakan, sebab dia tahu benda apa yang patut dipuji, daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Adapun manusia kadang-kadang tidak begitu. Cuma hadis yang pertama ni, tadi kan dalam tajuk tu dia kata, Imam Bukhari nak ayatnya perkataan nafs itu digunakan untuk Allah, sedangkan dalam hadis ni tak ada. Dia Imam Bukhari tidak semua orang lain. Dia hadis dia mari tu, kalau dia dalam tajuk ni dia ayat gapo? Mana ayatnya Tuhan tu digunakan perkataan nafs untuk dia. Mana dalam hadis dia mari sepatutnya kena ada lah. Kalau tak ada, itu orang panggil tidak menepati. Hadisnya tidak menepati tajuk dia tu. Apa-apa. Di sini ramailah orang dia kata gini, orang dia kata gini. Moga hak syarah Bukhari ni ramai kan. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Ada setengah tu dia terlupa dah. Dulu dia jumpa dah dalam Bukhari ni. Dalam kitab tafsir dulu apa. Jumpa dah. Dia syarah dah sana. Di sini dia tak ingat tu. Ada juga. Misalnya di sini dia. Jadi macam Kirmani gapo tu hadis sini dia sebut. Dia tak sebut sini. Dia kata kira-kiranya Imam Bukhari berpada dengan ahad itu, perkataan ahad. Ahad itu samalah juga dengan nafs. Gitu. Jadi dalam hadis ni ada dah ma min ahadin ataupun ma ahadun ahabba ilai. Jadi perkataan ahad itu maknanya digunakan untuk Allah juga. Sebab tu kita kata tadi, kita cuma orang tadi. Mana kepada Allah pun boleh juga tu. Macam Kirmani dia kata itulah ahad itu. Tak ada perkataan nafs di sini, tapi ahad itu menepati, boleh mengambil alih nafs. Itu kata dia. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata, dia kata kullu hadha ghaflah. Semua ni semua ni alfa belaka. Akibat alfa belaka. Mana tidak ingat. Dia kata maksud Bukhari. Sebab Imam Bukhari apabila dia buat tajuk lagu ni, dia dalam hadis tu dia sepatutnya kena ada gitulah. Fa inna dhikran nafs thabitun fi hadzal hadis. Perkataan nafs tu ada dalam hadis ni sebenarnya. Itu mengikut Hafiz Ibn Hajar. Wa illam yaqa' fi hadhihi at-tariq. Walaupun dalam riwayat ini tidak ada. Dalam riwayat ini sekarang itulah tak ada lah perkataan nafs. Tetapi riwayat ini juga, hadis ini juga dalam tariq yang lain ada. Maknanya Imam Bukhari buat gini, dia nak isyarat kepada hak lain. Hadis ni juga, tapi tariq lain ada. Dia nak isyarat. Itu cara Bukhari. Kadang-kadang dia amari satu hadis, ya zahirnya tak ada. Dia sebenarnya mahu isyarat kepada hak satu lagi. Di situ ada sebut dengan terang. Hadis ni lah juga. Sebabnya, sebab ka'adati seperti biasa dia buat lagu. Waqad awradahu fi tafsir suratil an'am. Dalam tafsir surah Al-An'am dia bagi dah, la syai'a ahabbu ilaihi al-madhu min Allah, ataupun la syai'un ahabba ilaihi al-madhu min Allah, walidzalika madaha nafsahu. Gitu hadis ni. Tidak ada sesuatu yang lebih suka dipuji daripada Allah. Tidak ada apapun yang lebih suka dipuji daripada Allah. Sebab itulah dia memuji dirinya. Tu dalam hadis tu. Kalau hak tu kita tengok situ nampaklah ada dalam hadis ni perkataan nafs tu juga. Sebab itulah dia memuji nafsahu, dirinya. Jadi nafsahu di sini tak ada hal lain dah, itu dah dia diri. Jadi nafs tu apa dia? Dirinya.
Begitu. Lepas tu dia mari hadis Abu Hurairah, riwayat daripada Nabi SAW, baginda bersabda, bila Allah SWT menjadikan makhluk ni, dia tulis dalam kitab dia. Dia tulis dalam kitab dia, wa huwa yaktubu ala nafsih, yakni sebagai ataupun dalam keadaan dia menjamin. Itu makna kata yaktubu ala nafsih. Asal makna dia mewajibkan ke atas dirinya, memestikan ke atas dirinya. Kalau kita kata wajib begitu, jadi orang akan kata pula jadi macam Mu'tazilah pula lagu tu. Ini makna jamin lah. Allah Subhanahu Wa Taala tulis dalam kitabnya dalam keadaan dia jamin. Itu dia. Dan suratan itu, apa yang ditulis itu terletak indahu, di sisinya, alal arsy, atas arash. Gapo dia hak tulisan? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Jadi hak tadilah, iaitu dia sebut yaktubu ala nafsihi. Jadi perkataan nafs itu digunakan untuknya. Dalam hadis ni ada sebut wa huwa yaktubu ala nafsihi. Jadi perkataan nafs ini digunakan untuk diri dia, dan dia jamin, dia tentukan atas dirinya, begitu. Yakni dia jamin. Walau bagaimanapun dia guna perkataan nafs, itulah hak Tuhan naknya. Lepas tu dia tulis ni, kita kalau kitab ni dia kena pusing, dia tulis kot ni pula. Dia tulis kot ni. Inda, surat itu terletak di sisinya, di atas arash. Jadi di sisi itu, inda tu kata dia tidak boleh dipakai dengan makna hakikatnya, makna sebenarnya. Makna kalau kita kata inda tu makna dekat, di sisi itu tepi lah, dekat lah. Jadi kalau kita kata surat tu duduk tepi dia, dekat dia, dekat tu dengan makna dekat supaya kita faham, tak boleh sedia. Sebab ini termasuk dalam sifat ajsam, sifat jisim. Kalau kata ni kitab ni dekat dengan kitab ni, sama-sama jisim lah. Jadi ini isyarat kepada kepada ilmu dia itulah, di sisinya tu. Terletak di sisinya. Jadi indah tu dengan makna apa ni, di sisi tu pada ilmu dia, pada ilmu dia. Alal arsy, di atas arash. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Hak tu hak tulisannya, hak yang ditulisnya. Rahmat aku mengatasi ataupun melebihi kemurkaanku. Jadi kalau Tuhan ni murka juga, dia beri rahmat juga, hak mana hak lebih? Hak mana hak lebih? Rahmat ke murka? Jadi jawabnya rahmat itu mengatasi kemurkaan dia. Kalau dia murka setara mana pun, rahmat dia tu akan mengatasinya. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Daripada sinilah pada setengah-setengah ulama tu dia mengatakan bahawa semua manusia ni hak kafir pula, suk masuk syurga juga. Sebab apa? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Kalau tidak benar, tidak mengatasi, maknanya murka tu maknanya ada sama. Sedangkan rahmat dia tu mengatasi, mengalahkan kemurkaanku. Itu dia. Ada juga yang berpendapat begitu. Jadi salah satu pegangan mereka nya hadis ni lah. Hadis ni. Walaupun jumhur ulama tidak kata begitu. Tidak kata begitu. Kafir tu keadaan neraka lah, begitu. Tetapi ada juga yang mengatakan hak ni, dia pegang hak ni.
inna rahmati taghlibu ghadabi. Jadi wa huwa yaktubu ala nafsi, waktu Imam Bukhari naknya waktu ya. Lepas itu riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Bila kata Allah berfirman ni maknanya hadis ni hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku mengikut anggapan hamba-Ku terhadap. Aku mengikut anggapan hamba-Ku terhadap. Ataupun zan itu dengan makna percaya boleh juga. Aku mengikut kepercayaan hamba-Ku terhadapku. Bukan zan di sini dengan makna berat sangka. Berat sangka. Berat balik ia daripada tidak. Bukan dengan makna lagu tu sini. Sebabnya kalau dalam fiqh tu zan tu makna begitulah. Zan tu maknanya berat balik hak ni. Misalnya daripada hak ni. Itu zan, dan bukan hak ni dengan makna kepercayaan ataupun anggapan. Dan aku bersamanya. Di sini makna bersamanya. Bukan bersama pada tempat dia duduk tu, dia duduk situ juga. Tak. Ana ma'ahu. Sebab itu dalam kitab kita ni, bil ilmi. Aku bersamanya dengan ilmuku. Maknanya serupa dengan orang duduk dekat lah ilmu dia tu. Serupa dengan kan, kalau duduk dekat kan kita tahu segala-galanya cerita orang tu bila kita duduk dekat. Jadi Tuhan tu tidak berjisim duduk dekat kita, tapi oleh kerana ilmu dia tu meliputi, dia tahu belaka. Jadi sebab tu dia katakan bersama tu, serupa dengan duduk bersama. Hakikatnya tidak. Kalau kata bersama duduk dekat kita tu jadi jisim pula, berjisim. Begitu. Sebab tu dia kata ai bil ilm idh huwa munazzahun anil makan. Sebab Tuhan maha suci daripada bertempat. Aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Mana aku tahu bila dia bersamaku, bila dia ingat kepada aku. Kalau dia ingat kepadaku dalam dirinya, aku ingat kepadanya dalam diriku. Ini mana hadis mutasyabih ni, hadis mutasyabih belaka. Mana kalau dia ingat kepadaku dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku. Begitu. Apa makna dalam diriku? Misalnya dia ingat kepadaku dalam dirinya, mana orang lain tak tahu. Tak tahu. Ya, dia ni Islam. Katakanlah satu orang tu masuk Islam, tanah kubur orang kafir, buat cara kafir lah, bakar kau apa kau, tapi sebenarnya dia Islam dah. Itu makna ingat aku dalam dirinya. Maknanya orang lain tak tahu. Aku ingat dia dalam diriku. Maksudnya orang lain tak tahu juga, malaikat pun tak tahu kadang-kadang. Hak ni lah. Hak Nabi pun kata tak ada. Dah nampaknya akan datang, kita akan jumpa hadis. Suruh keluar hak mana ada dalam syurga ni. Orang ada la ilaha illallah walaupun seberat ni, seberat bali, seberat goni, seberat zarah. Sehingga Nabi kita pun akhirnya tak ada dah. Tuhan waktu ambil lagi. Waktulah hak dia tahu. Fi nafsi. Fi nafsi. Aku ingat dia dalam diriku. Maknanya sesok orang lain tak tahu, tak ingat pun aku ingat. Gitu. Aku ingat. Begitu juga kalau kita ingat, kita tak oyak kalau orang kita ingat. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kalau dia tahu tak apa dah lah. Kita ingat apa-apa, nak buat apa-apa, nak buat kebajikan, kau nak buat apa-apa lah, kita berazam, orang lain tak tahu, tapi Tuhan tahu. Bila dia tahu tak apa lah, tak usah lah. Mana kita bergantung dengan dia. Kalau hak kita nak tu dengan kesungguhannya, dengan cukup syaratnya, dia akan bagi. Ada kalanya tak cukup syarat pun dia bagi. Itu makna aku ingat dia dalam diriku, dan makna orang lain tak tahu. Kadang-kadang malaikat pun tidak tahu. Berapa banyak di dalam hadis ini disebut malaikat tu kira-kira nak pergi ambil nyawa orang tu lah. Kira-kira siapa ada umur, ajar dia je. Saya kata nanti dulu. Dia tak. Maknanya Tuhan tahu. Itulah fi nafsillah. Fi nafsih tu.
Mana malaikat pun tidak tahu. Begitu. Sebab dia kata orang ni begini ni, sebab dia gini, aku panjangkan umur dia lagi. Malaikat pun tak tahu. Malaikat tahu setakat yang Allah SWT bagi tahu je. Jadi hak malaikat tidak tahu tu kadang-kadang tidak tulis. Dalam Lauh Mahfuz pun tidak tulis. Dalam Lauh Mahfuz tu pun tidak tulis. Hak ni yang dia katakan wa indahu ummul kitab. Padanya ada ibu kitab. Ibu tu mana punca lah. Ibu kitab. Hak itulah yang ada pada nafsnya. Kalau dia ingat aku dalam dirinya, aku akan ingat dia dalam diriku. Maknanya paling sulit, paling tersembunyi pun Allah SWT tahu juga. Di sini maksudnya dia akan balas. Kalau kita buat lagu ni, dia akan buat lagu tu. Kalau kita akan buat gini, dia akan buat lagu tu. Hak serupa dengan hak kita buat, hak sesuai dengan hak kita buat. Maksudnya balasan dia. Dia tidak saja. Kalau kita berurusan dengan Allah, tidak saja. Tidak kata sia-sia. Kalau kita berurusan dengan manusia, sekadar hak dia tahu, kalau dia tak tahu, sekat tu lah. Kalau Allah SWT dalam hati kita niat saja pun, dia beri pahala. Ada pahala. Sebab dia tahu. Itu maksudnya kira-kira dalam dirinya. Kira-kira kita dalam diri kita tu, dia kira dalam diri dia. Gitu maksudnya. Kalau dia menyebut aku pada khalayak ramai, ataupun pada ketika orang ramai, di kalangan orang ramai, aku akan sebut dia, aku akan ingat dia. Jadi zakara tu satu makna ingat, satu makna sebut. Dalam bahasa Arab boleh kedua-duanya dipakai. Kedua-duanya boleh. Kalau dia sebut aku di kalangan orang ramai, aku akan sebut dia di kalangan khalayak yang lebih baik daripada mereka. Kalau dia sebut aku, dia buat baik dalam dunia, dalam masyarakat ni, di kalangan manusia ni, dia buat baik, dia sebut, dia kecek, dia ajar benda baik, Allah SWT akan sebut dia di kalangan bukan manusia, khalayak yang lebih baik, iaitu malaikat. Allah sebut dia baik di kalangan malaikat, ni orang baik. Begitulah. Bukan maksudnya di kalangan manusia ni saja orang tahu dia ni orang baik, orang telah buat sesuatu. Malaikat pun tahu. Tuhan sebut juga sana. Begitu. Tidak saja. Artinya kalau kita buat kebaikan sekat kita, Tuhan pun sekat tu. Kalau kita buat lebih lagi, peluah lagi sampai kepada masyarakat, Allah SWT pun buat lagu tu juga. Buat lagu tu juga. Siapa orang ni semua tahu sebut kita. Allah SWT pun buat di kalangan malaikat pun lagu tu juga duduk sebut-sebut kita. Jadi hak baik ni mungkin kalau dalam dunia banyak kecewa. Banyak kecewa. Sebab kalau kita buat kau ni nak boleh orang sebut tu bukan payahlah. Nak boleh orang iktiraf, orang akui, payahlah. Manusia kedekut. Sebab dia kedekut, sebab dia barang ada pada dia tu sikit. Dia nak beri banyak-banyak tak boleh habis. Dan dia pun tidak reti menilai banyak perkara. Dengan sebab itu kadang-kadang terlepas, kita tak dapat. Tapi dengan Allah SWT semua orang boleh. Tidak nanti orang pandai saja, cerdik saja ada kelebihan. Kalau dalam dunia ni gitu, siapa dia lah nak bui, kita kata, misalnya kita kata Datuk Seri kepada hak kapung tak reti kau satu, siapa dia nak bui? Orang biasa lah, pergi semayang, bayar puasa biasa lah, orang biasa lah, orang awam. Siapa dia nak bui? Siapa dia nak bui pengak kau tu, pengak kau ni nak sebut soho jadi soho dia, padahal dia orang biasa. Jenuh soho lagu tu. Tak ada. Tak boleh, jangan harap. Tapi kalau kita dengan Allah tidak begitu. Dalam majlis, misalnya majlis ilmu gini, kita ingat Allah dalam khalayak lah ni. Allah ingat kita, Allah sebut kita dalam khalayak yang lain. Ada nama dah kita, ada kelebihan dah, ada pangkat dah, ada makam dah kita. Maknanya begitu. Tidak nanti kalau hak manusia sedih lah. Nak mana? Tak boleh cerdik pun, boleh cerdik tu barulah dapat kau ni. Cerdik tu Allah SWT juga bui. Jadi tak bui ke dia, jadi tak ada. Jangan kecewa.
Kalau Islam ni, cara Islam ni tak ada. Hak sebenarnya pujian, sanjungan, pangkat, makom ke apa bukan di sini. Hak ni tipu daya belaka. Hakikat dia. Hak sebenarnya di sisi Allah. Sebab hak tu hak bermakna. Kalau begitu tak kira siapa, dia tak ada ilmu, dia orang biasa pun, di sisi Allah boleh jadi lebih baik. Jadi orang hak nampak zahirnya lebih, di sisi Allah boleh jadi tidak baik. Tuhan tak kenal dia, cara dia tu. Di situlah baru nampak keadilannya. Kalau dia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Kalau dia buat kerja di jalanku setara tu je, sikit, aku akan balas kepada dia sehasta. Maknanya nak buat ada kerja buat sikit je, dia akan padan dengan kita tu. Begitulah maknanya ayat gini di sini, sunnatullah. Kita buat setara mana, gapo dia apa sebenarnya dalam dunia ni gitu. Kalau kita usaha setara tu lah. Kalau nak lebih lagi, begitu. Kalau dia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Maknanya mengikut amalan kita lah, Jadi Allah SWT tidak biarkan kita supaya orang lain kadang-kadang kita buat tak ada gapo pun balasan. Tapi Allah SWT tidak gitu. Mana pergi kepada dia tu maksudnya kita menjunjung titah perintahnya, ikut apa yang dia suruh, tinggalkan apa yang dia larang. Itulah kita bertakwa kepadanya. Sejauh mana takwa kita? Kalau nak ukur, kalau kita kata sejengkal, bermakna dia akan balas kepada kita. Setara tu, sehasta dan seterusnya. Sesiapa yang mari kepadaku dengan jalan, yamshi itu mana berjalan kaki, maksudnya tidak derah lah. Pergi kepada dia, buat kerja dia tu tidak derah, setara berjalan kaki. Aku akan pergi kepadanya dengan berlari, anak, berlari huda-huda gitu. Maknanya Allah SWT bagi balasan ini padan dengan amalan, perbuatan seseorang tu, begitu. Yang pentingnya kita kena buat. Dan kalau nak suruh Allah SWT tu kita dapat pertolongan daripada dia banyak, kita kena buat banyak. Kita kena berlari lah, bukan berjalan kaki. Kita tak boleh pergi sejekal lah, kena jauh lah. Itu dia. Allah SWT akan balas kita lagu tu lah. Bab qaulihi ta'ala, ini bab firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Imam Bukhari nak ayat wajah pun digunakan juga untuk Allah. Itu dia. Dalam ayat Quran ini ada, dalam hadis pun ada juga wajah. Jadi wajah tu apa makna? Supaya tadi lah juga, supaya nafs tadi juga. Ada yang mengatakan ini zat dia, hakikat dia. Ada yang mengatakan ini adalah sifat dia, jadi hak ni pun disebutkan juga sebagai zat ataupun sifat dia. Tu Imam Bukhari naknya. Jadi di sini illa wajhah. Jadi kita tak boleh faham wajahnya ini maksudnya wajah muka, tak. Wajah muka tu tidak. Jadi kalau kita faham gitu, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya, mukanya. Jadi maknanya hak lain binasa jugalah, kaki tangan ke apa tu. Tak boleh pakai gitu. Tak boleh pakai gitu. Dengan sebab itulah ulama mengatakan wajah dengan makna hakikat dia, zat dia. Ada juga yang mengatakan kita tak usah kata zat itu. Ini satu sifat yang layak dengan dia. Jadi apakah sifat tu saja? Pula dia pergi situ. Apakah sifat dia tu saja yang kekalnya? Zat dia? Sebab tu dia tak boleh lari juga. Dia kena zat dan sifat dia tu lah, hakikat dia tu lah. Hakikat dia tu. Diri dia tu.
Hak tu tidak binasa. Hak lain semuanya binasa. Lepas tu dia sebut sini. Kalau dalam kitab kita ni terbalik tu dia al-maqsud minhu. Maksud daripada ayat Quran ini iaitu sihhatu isnadil wajhi ila Allah Subhanahu. Maksud Imam Bukhari dengan ayatnya, boleh kita katakan wajah kepada Allah, wajahnya boleh kita kata. Ma'a i'tiqadi annahu ta'ala munazzah 'anil 'udwi. Di samping mana kita kena i'tiqad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu suci, maha suci daripada anggota. Kalau kita kata wajah kita kan dalam bahasa Melayu, wajah dengan makna muka kan. Kita nak kata segala sesuatu binasa kecuali wajahnya, boleh kita nak kata lagu tu. Tetapi dengan i'tiqad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala maha suci daripada anggota, mempunyai anggota seperti kita. Gitu. Kita tak boleh juga kata anggota seperti dia, tak boleh. Dah anggota seperti kita tak adanya. Maha suci. Anggota seperti dia tak boleh, tak ada anggota. Tak boleh guna perkataan anggota untuk dia. Anggota tu tak boleh. Riwayat daripada Jabir. Di sini beberapa bab ni Imam Bukhari lebih cenderung untuk mengatakan bahawa zat itu digunakan untuk Allah dengan beberapa perkataan. Satu zat, satu nafs, yang ketiganya wajah. Wajah. Situ sebab tu dia mari dekat-dekat, dia mari sekali, dia mari. Dua tiga bab ni untuk menyabitkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia kata bila turun ayat ini, itulah yang kita baca tadi, Nabi SAW pun berlindung dengan Allah. A'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu. Jadi wajahmu tu apa? Sama ada kita kata sifat dia ataupun zatnya. Kok mana-mana pun yang layak dengannya, dia lebih tahu tentang hakikatnya. Jadi Allah SWT boleh hantar kepada kamu azab, kok atas, kok bawah boleh. Tapi Nabi SAW minta berlindunglah, janganlah umat dia tu diazab lagu tu, supaya umat dulu. Lepas tu pilihan yang ketiga, au yalbisakum syi'a, ataupun kamu Tuhan jadikan berpecah belah. Tuhan jadikan puak-puak. Nabi kata hadza aisar, ini lebih mudah. Maknanya hidup dalam dunia ni tak dapat tidak kena ada azab seksa tu. Masa binasa tu ada. Masa binasa tu ada. Cuma umat dulu binasa lagu lain. Nabi minta janganlah tu azab yang umum. Tetapi kok mana-mana pun kena ada juga. Punca kebinasaannya kena pecah belah. Pecah belah. Jadi puak-puak. Itu apabila tidak ada kesatuan, jadi itu tanda binasa lah. Tanda binasa. Ni boleh kira lah. Dengan sebab itu ada semua berselisih. Bukan sekadar kalau berselisih dari segi furuk tak kira tu. Dia berselisih dari segi akidah. Umat dia, umat sama ada umat hak terima seruan dia, hak mengaku Islam pun pecah juga. Umat dia hak selepas dia lah, mana orang hak mesti kena ikut dia lah kira-kiranya, tapi tak ikut dia, orang kafir. Selepas dia jadi rasul, yang ni ummatud da'wah orang panggil. Hak tu pun lagu tu je. Memang pecah manusia. Bila pecah mana-mana pun dia akan hancur. Dia akan hancur kesudahannya. Nabi SAW kata kalau tak dapat tidaklah dalam dunia ni, kena ada sebab-sebab bagi kehancuran seseorang itu ataupun bangsa itu, umat itu, maka hak ni lebih ringan. Tak apalah hak ni, terimalah juga. Gitu. Seperti kita katalah, kalau mati gini nak minta jauh lah. Kalau mati gini
minta jauh lah, tak saya juga. Kalau boleh. Nah, kalau gini, tapi tak dapat, tidak kena mati juga. Minta lah, biar gini. Misalnya kita kata, kalau tak dapat tidak, memang sifat dunia tu, kena ada. Jadi Nabi SAW kata hak ni lebih mudah. Artinya Nabi terima. Bila gitu, sebab itulah kita tak pelik. Hak ni dari segi ketentuan Allah, sunnatullah begitu. Bukan dah sunnatullah makna kita tak boleh lawan. Tak, kita kena usaha. Hak sesak tu makna kita kena bawa kepada jalan yang lurus, jalan yang betul. Lepas tu serah ke Tuhan. Serah ke Tuhan. Gitulah, Tuhan akan beri pahala pula situ. Tidak saya saja. Tidak saya saja. Hikmat dia sebab sakit dia juga. Tuhan akan beri duit pula, beri pendapatan pula kepada orang lain pula. Yang usaha ubat, cari ubat, jadi doktor dan sebagainya. Tuhan akan beri hak tu pula. Hak ni pula gitu juga. Tuhan nak beri pahala kepada ahli-ahli agama. Kalau tidak, tak ada kerja dia. Besar ni pahala ni. Kalau sekadar ajak orang semayang, besar dah juga. Ajak orang buat kebajikan, besar dah. Masuk Islam, besar dah. Sehingga dia kata, la an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau Tuhan beri seseorang tu masuk Islam kita, lebih baik lagi daripada kita dapat dunia dan segala isi. Mana kena usaha, payah. Jadi usaha tu kena ada. Hak dia tetap dah lagu tu akan berlaku. Sebab tu tak boleh lari. Tak boleh lari. Akan ada semua hak tu pecah. Tidak pecah sini, pecah sana. Akan ada. Tidak pecah lah ni akan datang. Akan ada. Tidak kata dunia ni tak ada perpecahan bila-bila, mana-mana bukan. Ada, tidak lagu tu. Jadi hak nak di sini, a'udzu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu, dengan wajahmu. Gitu. Tu naknya. Jadi perkataan wajh itu digunakan di dalam Quran untuk Allah, dan ini termasuk di dalam mutasyabih. Mutasyabih ni maknanya yang zahirnya nampak serupa dengan makhluk. Jadi ada dua golongan, iaitu Jahmiyah, yang menafikan semua lagu ni. Kalau nampak serupa Allah dengan makhluk ni tak ada, tak betul, tolak berlaku. Gitu. Adapun ahli sunnah, dia terima. Terima. Tapi serah makna dia tu kepada Allah, hakikat dia. Serah ke dia. Tapi terima dia. Terima juga perkataan itu. Terima juga. Jangan sampai jadi tak ada langsung. Tak ada langsung. Itu dia. Makna dia tu tak ada langsung. Tak boleh lah begitu. Lepas pada tu bab qawli walitusna ala aini sekatu. Allah.